Selamat pagi. Saya Azuki lah. Akan present pagi ni tentang tachyarrhythmia lah. Okay, so tachyarrhythmia ni dia gabungan terms dari tachycardia dengan arrhythmia lah. Tachycardia, heart rate more than 100. Arrhythmia is an irregular or abnormal heartbeat lah. So basically tachyarrhythmia ni kita boleh kategoriskan based on two criteria lah. First, based on the QRS complex, whether narrow or broad complex, and then the rhythm lah, whether regular or irregular. In terms of QRS complex ni, narrow complex ni, less than 3 small boxes lah. Kalau ni, kalau narrow complex regular, SVT, atrial flutter. Kalau narrow complex irregular, atrial AFib. And then kalau broad QRS complex with regular rhythm, VT. And then kalau yang irregular rhythm ada AFib with aberrancy dengan ada terus ada sleep point test. Lepas tu ni algoritma yang semua kena tahu lah untuk manage patient dengan tachyarrhythmia lah. So first step tu biasalah patient main to ED, nampak patient. Dia box 1, 2 dan 3 sama macam bradycardia punya box. Tadi. Sampai kita assess stable or non-stable, stable or unstable lah. So kalau patient with kalau patient unstable memang first kita akan buat tu synchronized cardiovert lah. Kalau patient unstable. Kalau and then if patient unstable badan ada regular narrow complex, kita boleh consider bagi IV adenosine lah. And Okay, and patient yang stable, kita tengoklah dia punya QRS tu whether wide or narrow lah. Kalau narrow, kita boleh adenosine if regular lah or and more. Adenosine betul. Betul lah, regular. Sorry, saya stable. confuse ingat awak sebut atropic tadi. And then kalau patient dengan wide QRS, broad QRS complex, kita boleh consider bagi antiarrhythmic infusion lah, which yang kita selalu pakai tu is IV amiodaron lah. First dose 150 mg over 10 minutes and then followed by infusion lah 1 mg per minute for the first 6 hours lah. And then ni first kena tahu jugalah sinus tachycardia tu. Sinus tachycardia is they just tachy but then with sinus rhythm lah, with regular rhythm lah, P wave followed by QRS complex. Yang ni causes dia macam hypovolemic, anemic, PE ke, hyperthyroid ke, pain ke. Yang ni kita biasanya kita treat causes dia akan insyaAllah akan resolve . Okay, so first is supraventricular tachycardia lah. Yang ni dia arrhythmia yang fast rate 1. P wave dia tu kalau based on ECG tu tengok P wave dia very in T wave lah. And then dia punya rhythm dia regular. So dia dalam group narrow QRS complex with regular rhythm lah. So this one dia actually ada terbahagi beberapa ni lagi kategori lagi, AVNRT, AVRT, tapi semua tu cerita macam-macam. Cerita pasal SVT je. Tak perlu confusekan semua orang. Okay, alright. So SVT ni dia jadi sebab mostly due to macam re-entry of the electrical pathway lah. So jadi chaotic dekat dia punya supraventricular tu. So jadi ni lah antiarrhythmic dengan tachy tu. So management dia secara simpelnya SVT adalah narrow complex tachycardia. Tak ada P wave. Tak ada P wave. P wave very in T wave. P wave tak nampak lah. Tak apa nampak. So management dia biasalah check stable or non-stable. Apa yang biasa? Kalau tak stable? Kalau tak stable kita bagi ni lah synchronized cardiovert. Okay, sebelum awak teruskan, apa beza synchronized cardioversion dengan defibrillation? Yang saya tahu tu defibrillation ni kita pakai untuk patient yang pulseless VT dengan VFib lah. So apa beza synchronized cardioversion dengan defibrillation? Synchronized cardiovert ni dia macam kita aim dia untuk revert to sinus rhythm lah.
Yelah, defibrillation pun aim nak revert sinus rhythm. Kalau sync cardio void ni, Aha. dia mesin defib tu akan baca kita punya rhythm dan dia akan Okay. defib masa ventricle tu dah fully discharge lah untuk restart semua sekali. So beza Kalau secara macam- fizikal dia. Secara Fizikal. fizikal dia kalau macam defib kita Kena terus tekan sync button lah. Tekan si button. kena charge. Kena tekan. Betul. Kena tap, kena tekan, kena charge. Okay. Dan dia instant lah. Kalau macam defib tu bila kita tekan dia terus fire. Dia tak tekan sync button lah. So kena tahulah mesin. Berbalik kepada kena tahu mesin lah. Setiap mesin dia button sync dia di tempat berbeza-beza. So dan kena ingat defibrillation ni hanyalah untuk patient yang arrested. Tak ada orang buat defibrillation on patient yang masih ada pulse. Carilah algoritma mana-mana no defibrillation done for patient yang ada pulse. Synchronized cardioversion untuk patient yang masih ada pulse. Mungkin tak stable tapi masih ada pulse. Belum arrested. Okay, teruskan. Alright, so kalau untuk synchronized cardiovert ni, sebelum bagi tu kenalah bagi consent dulu kat patient. Kata tengok apa nadi laju sangat. So kita nak bagi current untuk betulkan balik macam nadi dia lah. And then kena bagi jugalah apa painkiller ke sedation Okay. kat patient. Bagi midofentanyl ke. Lepas tu ni lah, you clear, I clear, everyone clear. Okay. Check ada sinus arrhythmia lagi, tachyarrhythmia lagi ke tak, then boleh bagilah synchronized cardiovert. Okay. Alright, so yang tu untuk unstable patient lah. Kalau untuk stable patient, boleh buat vagal stimulation lah. Ni tapi saya tak nak nampak nak buat kat ID. Boleh bagi karakter sinus So massage. okay, untuk synchronized cardioversion sebelum pergi kepada patient stable. Untuk synchronized cardioversion macam Mazuki cakap tadi lah, kena explain kat patient. Bagi sedation dan pain analgesia. Dan satu lagi dosage ni bergantung kepada buku mana yang awak baca lah. Tapi secara prinsip dia, you start with a lower dose. If lower dose tu tak berjaya, then you go higher dose. Kena step up untuk second dengan third synchronized cardioversion. Dia secara prinsip dia tak boleh bagi dose yang sama. Energy tu every time awak nak buat yang second tu energy kena lebih daripada yang first. Yang third energy kena lebih daripada yang second. Katalah kalau awak start yang ni kan dia kata narrow regular start dengan 50. So katalah 50 tak jalan, next synchronized cardioversion is 100. Dan next synchronized cardioversion is 200 or sebagainya. Dia tak boleh bagi dose yang sama energy tu for each subsequent cardioversion. Okay? Faham? Faham. So kalau stable, yang vagal stimulation, carotid sinus massage, Valsalva maneuver ni awak boleh try lah sementara staff nurse nak prepare syringe dan sebagainya, nak bagi adenosine. Slide seterusnya pasal nak bagi adenosine ke? Betul. Cuba cerita kat kawan-kawan macam mana exactly, katalah saya ni houseman first posting, tak pernah kerja lah first day. Lepas tu datang patient SVT yang stable, awak nak bagi adenosine. Explain kat saya step by step macam mana nak bagi adenosine. First kena pasang cardiac monitor lah. Of course lah, pasang cardiac monitor dah berapa tahun Dan kena ada SVT. IVS. Kena ada ni IV access lah. Nak pasang kat mana bang? Pasang dekat large vein lah. Biasa Yalah, large vein tu kat mana? cavity. Saya nampak ada kat Great Saphenous ni ada satu large vein. Nak buh kat situ ke? Great Saphenous. Sorry. Saphenous vein dekat buku lali sebelah kanan tu saya nampak besar bang. Boleh buh kat situ? Warna orange pun saya boleh buh kat situ bang. Macam jauh sangat kata.
Sebab dia apa So nak buat kat mana bang? dia, Saya tak tahu ni. dia Saya nampak abang kata yang besar, saya nampak kat situ. yang besar dan dekat dengan hat Nak buka leher ke bang? Sebab Leher kat dekat leher sikit. boleh tak ada masalah buat kat leher. Oh ya. Oh. Ya. Inilah kau ajar first posting kau kan. Kenapa nak kena bow dekat dengan hat bang? Sebab adenosine ni dia short onset. Dia 15 to 30 seconds ya. Berapa? Dan duration action dia pun Berapa 15 second? to 30 seconds. Ha? Okay, lepas tu kalau short onset, lepas tu? So dia kena sampai, kita target dia kena sampai awal lah dekat dia punya jantung. Kena cepat sampai lah. Kalau buka kaki nanti tak dah sampai dah di nature. Dah di nature So, dah half-life dah. ayat dia bubuh as centrally as possible. Tapi kalau nak buh kat neck, kadang-kadang macam tak logik. Sebab it's technically more difficult. Kau suruh houseman first posting, first day bubuh line dekat neck. Lepas tu kau nak buh chest tube ke lepas tu? Okay, takut So motor ride biasanya kita akan cakap buh dekat median cubital fossa lah, because it's dengan neck tak beza jauh pun jarak dia. Dekat cubital fossa ada large vein dekat situ kan. Buh lah. Large bore cannula. Large bore cannula ni warna apa? grey ke. Hijau dan ke atas. Hijau dan ke atas. Thank you. Hijau dan ke atas. Kan dia bubuh warna pink kan. Kau juga marah. Okay, so cubital fossa. Okay, okay, line dah set. Okay, lepas tu nak buat macam mana pula bang? Step by step, Masuk. ajarlah. Okay. Masuk every bolus adenosine and then kena flash lah. Tak dan bang. Satu tangan pegang syringe, satu tangan ni. Dia kan dulu dengan flash. Step by step. Prepare barang dulu, prepare adenosine, prepare flash, bagi tahu lah. Then bagi tahu patient, kena bagi consent juga kat patient. Sebab adenosine ni dia macam stop kan kita punya heart. So kau nak explain macam mana kat patient? Macam pakcik, tengok jantung ni jantung laju sangat. Kita nak bagi ubat ni untuk macam kita nak restart balik jantung tu. So dia akan ada rasa macam sakaratul maut sat so nak mati Kena explain kat patient, because sometimes kalau patient tak expect benda tu, nanti dia terjun katil lah, dia takut, things happen, terjun katil, jatuh katil, kau pula jenuh. So you need to explain to patient, because kalau buku teks lah dia cakap dia cause sensation of impending doom, actually stop your heart for few seconds, 1 or 2 seconds or less. Tapi bila jantung berhenti tu, you will feel that sensation of impending doom, rasa nak mati lah. So kena bagi tahu kat patient what to expect, so that dia boleh tenang lah, dia tak tiba-tiba jadi restless dan sebagainya. And of course sebelum bagi tu kenalah tanya dia allergic ke, dia ada contraindication for adenosine dan sebagainya. So so basically abang nak suruh saya ni bagi adenosine, lepas tu cabut, lepas tu buh flash pula, lepas tu tolak macam tu je ke bang? Dia flash tu kena sambil angkat tangan dia lah. Dah lah nak cabut, lepas tu nak angkat tangan pula, susah bang. Tak ada cara lain ke? Apa dia? 3-way. Pasanglah 3-way. Dan boh lah flash dan adenosine tu siap-siap. Then you just need to turn tombol tu je. Then senang lah, lepas tu nak angkat tangan. Betul. So benda ni yang penting, sebab nanti korang nak ajar junior korang. So kalau korang main cakap je, junior buat salah, lepas tu korang marah junior. Tak boleh lah. You need to know step by step benda ni. Sebab adenosine dalam ni dicakap lah 15 to 30 seconds. In real life, not even 5 seconds. So not even 5 seconds. Takut
lambat tu, dan rugi dah lah 6 miligram. Okay? So, Okay. you need to be clear step dia tu. Because you nak ensure that adenosine reach the heart within dia punya half-life tu lah. Half-life tu. Okay? Okay, kena clear macam mana nak explain. Sebab nanti nak jadi MO ni. Tak lama lah kan? Sebulan 2 lagi. Yes, betul. Nanti macam mana nak belagak depan houseman first posting? Korang ni. Nak kena tunjuk lah, you know. Nak mengorat houseman first Okay. posting ke apa. Kena hebat sikit. Okay, carry on. Alright, so tak payah aku. So ada jugalah apa anti aritmik yang lain macam propanamide, Procainamide pernah guna? Amiodarone. Kat ED tak ada. Kat medical ada? Kat medical tak sure ada tu. Tak ada. Procainamide tak ada kat Malaysia. So, just ignore lah procainamide ni. For knowledge, yes. For practical purposes, tak ada. So, telur pernah jumpa? So talol pun tak pernah nampak. So, ingat je lah amiodarone. Amiodarone. Ingat je amiodarone. InsyaAllah dekat medical, dekat NS, dekat ED, semua ada amiodarone. Kecuali kalau masa stok tengah tak ada. Apa lagi medication yang boleh bagi? Untuk, katalah, adenosine habis, amiodarone habis, procainamide dengan sotalol memang tak ada. Apa lagi ubat yang boleh bagi for stable SVT? Oh, awak dah bagi adenosine, tak jalan. Nak amiodarone, staff nurse kata, farmasi kata amiodarone tak ada stok. Apa ubat lagi yang awak boleh bagi for stable SVT? Oh, SVT. Verapamil. Kenapa Verapamil tak mention? Mention dia tak ada. Tak ada. Tak mention. Berapa dos verapamil? So, intravenous over 2 to 3 Of course minutes. lah, intravenous. Berapa dos? Berapa dos? Staff nurse tanya. Dah awak cakap kan? Staff nurse ambil verapamil. Staff nurse tanya. Dos berapa, nak bagi berapa doktor? 5 milligram. Okay, you can start dengan 5. Then kalau tak work, you can give another 5. Katalah verapamil tak ada. Apa lagi yang boleh bagi? Digoxin. Digoxin dia Ikut guideline mana ni? Tan ke? Diltiazem doktor. Diltiazem. Okay. Selain daripada tu, beta blocker pun boleh. The aim is dalam SVT ni sebenarnya awak nak control rate dia. Rate tu yang menyebabkan, the fast rate tu yang menyebabkan kadang-kadang patient become unstable or symptomatic. Kenapa? Tadi cardiac output cakap sama dengan heart rate times stroke volume. Ni heart rate dah tinggi, patutnya cardiac output tinggi jugalah. Tapi kenapa cardiac output jadi rendah dalam SVT? Tak sempat ada feeling. Yes. Pandai pun Amal. Masa dia punya soalan tak boleh jawab. Soalan orang lain semua boleh jawab. So, because of the fast heart rate, cardiac feeling tu not enough time. So, stroke volume tu jadi reduce. So, that's why cardiac output jadi reduce. So, your aim is to control the heart rate lah. Okay. So, kalau worst come to worst, you can give beta blocker to slow down the heart rate. Okay. Jangan dah ingat adenosine sahaja. Tak ada adenosine, it's the end of the world. No. Okay. Orang lain-lain faham ah? Ni nak suruh faham ni apa yang kenapa korang buat benda macam ni supaya korang faham the basic principle. Benda-benda ni semua korang dah tahu. Tapi so that you guys understand the principle behind management kita. Okay, carry on. Alright. So let's then move on to narrow complex irregular lah. Yang Narrow salah famous tu Tak apalah, saja. biasa most common tu atrial fibrillation lah. Atrial fibrillation ni common causes dia ischemic heart disease, atrial valve disease, thyrotoxicosis, hypertension. And then dia kita boleh kata paroxysmal or chronic AF lah. Okay, Then kita dia tak nak cerita pasal chronic AF lah. Yang ni korang boleh baca sebab masa sudah mencemburui kita ni.
Okay, carry on. Next slide. Ni ECG dia chaotic baseline with no P wave, then irregular. And then complication dia boleh jadi hypotension, cardiac failure, systemic embolism dengan Teruskan. complication lah. And then aim treatment of atrial fibrillation ni untuk kita control dia punya rate lah. Okay. Using the AV node blocking drugs macam digoxin, beta blocker, amiodaron. Yes. Okay. Okay, dalam slide ni 2 poin yang paling penting adalah awak ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin. 2 poin yang paling penting adalah control rate. yes. Dengan revert to sinus rhythm. Bukan. Control rate dengan do not attempt cardiovert patient with known chronic AF. Okay. Control rate tu yang paling penting. Dan nombor 2, patient datang dengan fast AF tapi nampak macam BP borderline dan semua, make sure check dulu. AF dia ni kronik ke AF dia ni acute. Kalau AF dia kronik, jangan cardiovert. Treat the underlying cause. Sebab takut fast AF tu because of sepsis, because of infection, because of benda-benda lain. Dehydration dan sebagainya. Sebab kalau awak cardiovert patient yang chronic AF, biasanya patient yang chronic AF ni adalah patient yang memang ada structural changes yang menyebabkan dia jadi ada AF. Dia ada mitral stenosis ke, so dia punya LA tu memang dah dilated, so that's why dia dapat AF. Yang tu you cardiovert lah banyak kali pun, it's not gonna be sinus because dia memang dah ada structural changes. And for all you know, dia mungkin ada LV clot. Then you cardiovert, the clot dislodge, patient dapat stroke. So in patient with chronic AF, memang kalau dah tengok AF, especially pula dah on warfarin apa semua, do not cardiovert. Dia BP low pun kena treat the underlying cause. So AF ni dia lain sikit. Yang kalau dalam algorithm yang kata bila AF, patient datang dengan fast AF BP low cardiovert, ni merujuk kepada patient yang either not known to have AF or AF dia tu awak tahu berlaku in the last 48 hours. Okay. Ni special clause lah pasal AF. Kalau tak tahu sangat, AF ni the aim of the treatment is to reduce rate, control the rate. Daripada fast nak suruh jadi slow sikit. Sebab macam yang Amal cakap tadi, all the symptoms is usually because of the kelajuan heart rate tu. Ventricle tu tak sempat nak fill and led to reduce cardiac output dan sebagainya. So the aim of the treatment is control the rate. Control the rate dengan kalau yang biasa kat ED lah, amiodaron amiodaron. Lebih biasa lagi beta blocker. Beta yang lebih biasa lagi soal lagi kat ED lah. Kat medical semua amiodaron lah. Kalau kat ED, abang-abang kakak-kakak MO awak suka bagi, tadi ada orang sebut dah. Apa dia mah? Bagi drip. Tak, tadi ada orang sebut dah. Tapi saya kata salah untuk situasi tadi. Digoxin. Tu awak dah tulis dah tu, digitalis tu. Rotan ni budak ni. Bukan tanya soalan tak ada jawapan, soalan dah ada jawapan ni. Okay. So rate control, one of the, some people doesn't prefer digoxin sebab dia slow sikit acting dia. Tapi kalau patient stable, tak ada isu sangat, nak control rate, kenapa nak rush? Okay, digitalis ni digoxin lah. Okay, carry on. Next, broad KRS regular rhythm ni, contoh most common ventricular tachycardia lah. Yang ni regular ventricular rhythm, causes ischemic heart disease, AMI, toxicity lah. Okay, carry on. And then classified as non-sustained or sustained VT lah. Sustained VT defined as lasting longer than 30 seconds. Okay. Carry on. Yang ni apa? Punya features, ECG features untuk macam vision aids. mensimpelkan hidup awak, tak payahlah left rabbit ear apa semua ni. Ni sure tak ingat ni ya. If it's broad complex, it's regular VT until proven otherwise. Okay, itu sahaja. Ingat tu je.
Broad complex, regular, treat SVT. Tak payahlah kalau nak ingat baguslah kalau nak jadi kardiologis kan, nak ingat A B C D E F G H, tapi kalau level ST elevation pun masih confused lagi, biar tahu ST elevation dululah. Tapi untuk level-level kita ni, broad complex tachycardia, treat SVT until proven otherwise. Okay, carry on. Then ada juga point lah, Shadis ni meaning twisting of point, yang ni arises when ventricular repolarization greatly prolong lah, QT prolongation. Then dia nama lain dia atypical ventricular tachycardia ataupun polymorphic ventricular tachycardia lah. Ni ECG dia nampak polymorphic, ni rapid irregular lah. Okay, lepas tu Almost just nak kena tahu lah algoritma yang untuk tachycardia ni. Check first, tengok patient stable or non-stable, and then if unstable, macam boleh pergi synchronous cardiovert, and then okay, so tachycardia ni pun, all this algorithm is to help you untuk to simplify kehidupan awak lah. Katalah awak tak ingat, tak tahu apa-apa sangat pun, refer to this algorithm. InsyaAllah tak sesat sangat lah. And important rhythm yang kena tahu, macam yang slide mula-mula Mazuki cakap tadi adalah, first you need to identify whether patient stable or unstable. Yang kedua, tengok rhythm tu narrow complex ke broad complex. Kalau narrow complex, then tengok pula whether it's regular or irregular. Sebab kalau narrow complex regular, tak banyak benda lain lah. It's SVT, kan? Kalau narrow complex irregular, it's AF until proven otherwise. Kalau broad complex pula, regular, it's VT until proven otherwise. Kalau broad complex irregular, VF lah. Tapi VF patient tak ada pulse lah. So, there's no VF yang patient ada pulse. No stable VF Ni antara moral of the story lah. Kalau orang tanya VF ada pulse, nak buat macam mana? Tak ada lah. Kalau dah VF tu, by definition, patient dah arrest. Tak ada stable VF. Stable VT ada. Stable VF tak ada. The next moral of the story is unstable tachyarrhythmia, synchronized cardioversion. No other option as first line. Katalah kalau awak tak ingat sangat dos kan, sebab dia banyak kan, narrow regular 50, narrow irregular 120, sebagainya kan. 100. Tak ingat sangat, 200 je. Okay, start dengan 200. Kalau tak ingat sangat lah. Patient sakit sikit lah, tapi awak tak salah lah. Okay. And the next point dia, semua tachyarrhythmia boleh treat dengan amiodarone. Fast AF, SVT, stable VT, semua boleh treat dengan amiodarone. Sebab tu korang semua suka sangat amiodarone. Sebab tak payah ingat benda lain. Tapi kena aware of contraindication of amiodarone. Amiodarone can cause hypotension. Amiodarone can also cause is contraindicated in patient with thyrotoxicosis. Ni benda-benda yang kena tahulah pantang larang amiodarone ni. Memanglah senang. Tak tahu rhythm apa pun, bang lah dengan amiodarone. Hopefully it resolve. Tapi kena tahu contraindication of amiodarone. SVT pun adenosine, tapi kena aware juga benda lain selain pada adenosine. Okay, ni tachyarrhythmia or tachycardia algorithm ni is made so simple so that tak ingat, tak tahu macam mana pun, this is the minimum lah knowledge tu. Kalau awak tahu lebih, awak berminat, boleh kena baca lah pasal dan seterusnya kan. Tapi katalah tak tahu sangat, tengah malam dah panik sangat, this is the minimum lah that you should do. Bukan kata this is the something yang maximum lah, tahu ni tak. This is the minimum that you should be able to do or to be able to manage. Sebab sikit lagi nak jadi MO ni, nak on call apa semua kan. So this is the sort of emergency things yang dalam ward pun boleh encounter, duk NS pun boleh jumpa, duk medical pun jumpa, bukan kat ED sahaja. Okay, so kena
so that kalau dah panik sangat, just go through the algorithm. Then insyaAllah tak sesat sangat lah management tu. Okay? Okay, Ada lagi slide lepas ni? Ke habis? Habis dah kot rasanya. Sebab saya tengok slide biar. semalam dah habis kat sini lah. So, ada soalan tak kepada Marzuki dan Ammar? Tak ada, tak apalah. So, jangan lupa pesanan Dr. Zainal. Sila tengok mesin defibrillator di bukan di department. Di zone masing-masing. Selain daripada main phone je, silalah tengok mesin defibrillator di zone masing-masing. Daripada tengok abang-abang, kakak-kakak MO duk main phone je, suruhlah mereka ajar. Macam mana nak set pacing dan sebagainya. Tanyalah MA nak tengok pad untuk pacing macam mana, pad untuk defibrillator macam mana. So at least dah duduk kat ID ni, kadang-kadang sehari dua ni tak sibuk sangat. So kan, belajarlah something. Okay, ada soalan lain ke kepada Ammar dan Marzuki, kepada saya? Saya pun kopi dah habis. Sila. Ada. Okay, thank you everyone. Okay. Okay, terima kasih. Doktor.